Kadang-kadang kalau kita balik show kan, kita naik komuter kan abang, tak ada, sedih lah, tak ada orang kata, time tu dah train dah tak ada, pukul 12. So saya terpaksa tidur di KL Central punya toilet. Saya minta maaf lah ya, dengan kerajaan Malaysia saya bukan perompak. Saya kunci abang, saya takut abang. Everybody thought Nina ni mata duitan gila harta. Let me tell you this straight to the camera. Saya bercerai dengan suami saya, 900,000 hutang. 3 tahun saya bayar habis. Ku bahagia apabila kau tiba, kau lenyapkan rawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, para penonton Tanah Berdarat TV? Apa khabar para penonton di Astro Awani? Tuan-tuan, ketika kami mengadakan rakaman ini, ia jatuh pada 16 hari bulan bersamaan dengan Hari Malaysia. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, kami membawakan seorang artis, seorang penyanyi yang sangat hebat, anak jati, anak kelahiran Tanjung Aru, Kota Kinabalu, Sabah, the one and only Azharina Azhar, ataupun lebih manja atau mesra dipanggilnya Nina. Assalamualaikum Nina. Waalaikumsalam bang. Wow. Terima kasih sudah diundang. Yes. Nina. Ya. Satu line lagu Nina. Orang nak dengar. Aku pinta kepadamu, maafkanlah kesilapanku. Aku tahu kau dan aku tidak mungkin akan menyatu. Tu dia original Sabah. Nina, 16 hari bulan September sama dengan Hari Malaysia. Betul. Silakan kongsi sedikit. Hari ini adalah hari saya juga boleh dikatakan masih dalam promosi untuk lagu single terbaru saya. Kolaborasi saya bersama Danny Sufian, sepupu saya. Lagu yang ditulis oleh Artuk saudara saya, Dato' Haji M.Y. Ismail, sebagai continuity legasi keluarga kami, dan juga hadiah saya untuk peminat-peminat dan seluruh rakyat Malaysia, iaitu Gunung Kinabalu. Lagu ni Nina, orang tanya Nina tahu soalan ni, tapi jarang orang faham kenapa Nina cakap macam tu. Kenapa Nina keluar lagu patriotik masa Hari Malaysia? Ramai artis dia keluar lagu-lagu rakyat, especially orang Sabah, orang Sarawak, orang Kelantan. Semua kita ada lagu-lagu rakyat kita. Tapi salah satunya yang signifikan dalam lagu ni, macam Nina cakap tadi, adalah penerusan legasi dalam keluarga kami. Atuk kami sepupu. Atuk saya Dato' Haji M. Ahmad, penyanyi juga. Atuk Danish pun pencipta lagu dan penyanyi sama-sama. So bila dia keluar lagu ni, dulu selalu main kat radio. Dan dinyanyikan oleh Mak Danish. So Nina membesar mendengar lagu ni kat radio. Oh iya ke? Ya. Tapi bila kita cari balik di rakam kanah dan di arkib, lagu ni tak ada. Sebab dulu-dulu kita rekod abang pakai tape. Benda tu dah rosak. Dan ada yang tidak ditransfer dari analog ke digital. Jadi lagu ni tak dijumpa. Nasib baik Mak Danish masih ada, orang kata, ingatan lagu tu. Dia ingat, dia memorize balik, dia bagi sikit-sikit. So kita restructure the whole song dan penambahan lirik. Tajuk apa tu? Gunung Kinabalu. Semua boleh tengok kat di stream di semua digital platform ada. Agak-agak lagu tu tahun bila yang dikeluar? Tahun 90-an, early 90s. Early 90s. Lagu tu sangat popular dulu. Tapi yang version baru ni tidak sama genre. Yang lamanya keroncong. Keroncong modern. Yang sekarang ni adalah city pop, dan lirik pun ada penambahan yang saya dengan Dennis nyanyi. Dan ini Nina Nina tak tahu orang lain Nina rasa sebagai seorang artis, kita sudah dapat banyak
dalam hidup kita. Tak kira daripada menyanyi ke, tak kira daripada kita punya bisnes ke, daripada apa ke. So sebagai rakyat Malaysia yang menghargai Malaysia dan erti kita disatukan pada Hari Malaysia 16 hari bulan ni, Nina fikir tanggungjawab Nina. Nina kena ada lagu yang anak saya boleh bangga, boleh dengar. Oh, lagu tu lagu mami saya. Because Nina dah jadi mak kan. So that's why Nina buat lagu patriotik. Sebab tak pernah dibuat orang. Dia release single dia adalah lagu patriotik. Selalunya orang akan release dalam album yang mungkin diproduce untuk TV station ataupun untuk government ataupun untuk syarikat-syarikat swasta. Dia tak akan keluar untuk single dia sendiri. Saya keluar bang, saya produce sendiri, saya buat video klip sendiri, syarikat saya semua. Berhabislah orang kata. Semangat untuk Malaysia. Demi semangat saya untuk. Tolong belanja sikit, kita nak dengar Gunung Kinabalu. Boleh. Silakan. Gunung Kinabalu, harum namanya, gunung tertinggi di Malaysia, gagah perkasa. Kalau ikut versi asal keroncong. Betul. Tapi Nina punya version 2025 ni City Pop. Wow. Dia lebih fresh. Lebih fresh, boleh diterima oleh semua lapisan masyarakat. Dan sebab Nina pun ada anak. Satu hari tu Nina tanya dengan anak Nina, Rahmat, do you understand what's the meaning of Hari Merdeka? Time cuti kan mami? Dan lain lagi, apa yang you faham Hari Malaysia? Malaysia dia Independence Day lah. Masa tu dia dulu-dulu dia kena jajah siapa? Dia orang pergi school, but dia budak sekarang, dia tak faham tau apa itu erti kemerdekaan. Apa pengorbanan untuk kita jadi who we are right now, to have this freedom that we have. So itu jugalah sebabnya. Sebab saya rasa saya kena bagi anak saya tahu untuk dia love dia punya own country, and tak adalah orang kata membanggakan bahasa orang luar juga. Sangat. Baik, itu dia tadi intro. Itu intro betapa kalau kita cakap pasal 16 hari bulan, itu cara Nina untuk mengekspresikan dirinya dalam bentuk lagu. Tuan-tuan jangan lupa lagu Gunung Kinabalu di stream di semua digital platform. Yes, dah ada sekarang ni. Ada semua, karaoke pun ada abang. Dengan arrangement yang lebih fresh. Yes, betul. Gunung Kinabalu. Tapi ada tak macam kita tengok lagu, macam banyak lagu-lagu daerah ni dia diselit sikit bahasa-bahasa kedaerahan. Dalam lagu Gunung Kinabalu ni ada tak dalam bahasa Sabah sikit? Nina pilih bahasa general supaya semua orang Semenanjung pun boleh nyanyi, orang Sabah Sarawak boleh faham, boleh nyanyi. Tapi still mengekalkan pasal simboliknya Gunung Kinabalu tu kan gagah, kebanggaan dan menjadi mercu tanda kita juga. Jadi apa kata, saya dah penat abang nak nyanyi lagu cinta je kan. Betul tak? Orang pun dah penat nak dengar lagu cinta-cintaan kan. Keluarlah lagu gunung. Tak ada juga. Tak ada abang. Allah. Apa kata kan, so kita cintakan Gunung Kinabalu. Simboliknya gunung tu lah. Macam itulah. Dan simbolik gunung itu jugalah mewakili Nina. Bagaimana tuan-tuan melihat keteguhan Gunung Kinabalu yang bukan saja tinggi tetapi juga pernah dilanda oleh gempa bumi. Betul. Ada salji. Betul. Kali time hujan Gunung Kinabalu puncak air pun laju. Baik, bercakap pasal Nina ni. Ni kita nak start masuk gear 1. Baik abang. Kira-kira 40 tahun yang lalu lahir seorang puteri di Kampung Tanjung, di Hospital Queen Elizabeth, berasal dari Kampung Tanjung Aru Baru. Dalam katanya dalam keluarga sini juga. Ya betul. Dan dibesarkan dengan arwah atuk arwah atuk dan nenek di sebelah ibu di kampung. Siapa nama arwah atuk? Yang membesarkan Nina adalah mama. My mother punya mak is Aminah Jalil dan juga Brahim bin Sanadi. Dan Nina belajar menyanyi tu bila Nina start move dekat KK balik kan, Nina kena sekolah. So Nina setiap hari Jumaat atau ambil bawa balik kampung lah. Tapi hari Ahad tu Nina balik, KK dia balik. So hari-hari biasa tu duduk di rumah dengan orang gaji dengan mami abah. Tapi Nina bernyanyi tu dengan Datuk M.Y. Ahmad, my father. M.Y. Ahmad. Siapa M.Y. Ahmad? M.Y. Ahmad ni adalah my father punya bapa.
Datuk lah. Dia atuk Nina. Dia juga antara penyanyi yang legend di Sabah. Alhamdulillah. Dia menang bintang radio tahun 65-66. Bahagian Langgam dan Asli. Bersama-sama dengan Datuk Jin Samsu, bersama dengan Tan Sri Isam Salim. Banyaklah penyanyi-penyanyi lama lah. So itulah Nina punya atuk. Setelah 38 tahun saya bawa pulang balik Piala Bintang RTM 2001. Itu hebat. Nina, macam mana Nina sedar yang Nina ada talent dalam nyanyian ni? Nina rasa mungkin Nina dari lahir kot abang. Sebab memang macam pelik kan. Nina cakap kan macam kau overnya kau perasaan. Tapi ini memang betul sebab ada tape. Masa Nina kecil-kecil, dari umur Nina setahun ke begitu, sebelum masuk setahun, ada dulu pakai tape kan, tape recorder. Nina menari-nari. Nina suka benda dengan muzik. Nina goyang-goyang buntut, menari-nari. Lepas tu mak Nina memang pandai nyanyi. My father boleh nyanyi. My grandfather memang penyanyi. Dan Nina suka dengar radio. Dari kecil sampai ketua ni memang suka dengar radio abang. Nina membesar dengan dengar lagu, dengar radio. Jadi bila Nina tengok orang menyanyi, Nina pun menyanyi. Nina masuk pertandingan menyanyi umur Nina 5 tahun abang. 5 dan Nina tahun juara dah masuk peringkat kebangsaan. Dah juara peringkat kebangsaan. Dia masa tu Nina menang bintang Wirawan Seni Remaja Ion. 5 tahun. Umur saya 5 tahun. Masa tu tahun 90. Sekolah apa belum lagi? Belum abang. Yalah. Untuk bahagian kanak-kanak dia punya usia masuk tu pertandingan 5 hingga 12 tahun. So mak saya kasih masuk lah kan. So, tapi Nina memang gila menyanyi abang. Orang kahwin abang. Nina suka pergi orang kahwin bukan sebab Nina nak makan, tapi sebab dia ada band. Nina boleh, mak Nina masih ingat lah. Nina punya jiran kahwin 3 hari 3 malam. Kita orang dah datang petang tengah hari, dah makan, Nina dah menyanyi abang. Tetapi kerana malam orang tu masih main band. Mak saya tengok TV. Saya tanya mak saya, bolehkah kalau saya mau, mami bolehkah kalau aku mau pergi lagi sana mau menyanyi? Hey, tidak payah. Mama dia settle like that. Apa lagi kau mau pergi menyanyi sana? Diam-diam kau di rumah. Keluar. You know what I did? Keluar dah. You know what I did? Senyap-senyap, ambil selipar, turun tangga. Sampai bawah tangga dengan singlet, dengan seluar pendek pergi orang kahwin ni, tak tahu malu ni. Menyanyi abang. Selamat pengantin baru lagi abang. Dengan darah muda. 2 lagu abang. Sumpah ni cerita betul abang. Mak saya kata macam sorak Sininang tu tau. Mak tu buka pintu. Dengan singlet, dengan seluar pendek. My sister berdiri dekat jendela, tepuk tangan saya menyanyi. Yes. Masa tu umur saya 8 tahun abang. 8 tahun, I darjah 2. Punya hantu mic. Saya memang suka menyanyi abang. Lepas tu saya balik jalan, saya dah bernyanyi, terima kasih. Saya pulang balik rumah, saya naik. Mak saya nak marah pun tak boleh marah. Tadi buat apa dah jadi? Sebab saya memang suka menyanyi. Dan saya memang jujur cakap, bukan pasal mak saya penyanyi ke, nenek saya penyanyi, atuk saya penyanyi. Kalau anak saya penyanyi, anak saya pun tak penyanyi. Walaupun diorang boleh nyanyi dengan bagus, tapi dia tak ada minat abang. Saya memang minat. Saya tengok atuk saya buat show kan dulu-dulu abang, pakai baju kot, corduroy dulu kan, smart-smart, wool, dengan rambut macam Remos ala-ala tu. So saya suka abang. Saya rasa macam seronok aja tengok orang masa nyanyi. Kecil dulu lagu apa lah yang selalu minat sangat artis ni? Nina banyak dengar lagu dari Indonesia masa kecil-kecil. Pasal mak Nina di-influence oleh penyanyi-penyanyi Indonesia kan di Sabah dulu-dulu. Antaranya Hetty Kos Endang adalah yang kita selalu nyanyi. Ada juga lagu macam Bob Tutupoli. Lepas tu Harvey Maleholo. Banyaklah, banyak. Memang banyak. Utali Kemahua. Yes. Betul abang. Oh yelah, Sabah kan banyak lagu-lagu. Ada juga lagu Malaysia. Sebab Nina punya nenek, dia nenek Nina laki-laki, dia menyanyikan. Dan diorang nenek perempuan dia pun ada terlibat politik. So selalunya ujung minggu ada
macam barbecue party dekat rumah. So kawan-kawan dia daripada Semenanjung ke orang lokal ke yang datang akan ramai-ramai main-main muzik, nyanyi-nyanyi. So Nina kenal macam Aunty Uji Rashid daripada dulu. Dia datang rumah macam Nina pernah sempat jumpa Brori. Waktu kecil nyanyi macam tu. Dari kecil lah dia orang memang macam Khatijah Aunty Khatijah Ibrahim, ibu. Semua tu Nina membesar dengan Elhamid. Semua Nina membesar dengan tu apa nama pencipta lagu dulu-dulu tu yang popular juga, Tan Sri Ahmad Nawab. Itu my grandfather punya best friend. All his family. Dan sejarah apabila seorang remaja wanita berusia 16 tahun menyertai bintang RTM. Sebelum bintang RTM, Nina dah masuk Bintang Gala 2. Bintang Gala 2. Bintang Gala 2 dia macam Golden Teen Search. Dulu. Ya. Tahun 1999. Betul. Saya bertanding masa tu dengan Nur Fatimah, Dia Fadilah. Kita orang semua masa tu kat Bintang Gala 2. Tapi masa tu saya cuma finalis. Umur saya 14 tahun. Final di KL? Final di KL, di auditorium RTM. Nina cuma sampai ke final saja, mewakili Borneo. Tapi Nina tak ada tempat. So Nina masuk balik Bintang RTM, umur Nina 16 tahun. Satu demi satu, suku akhir, separuh akhir, dan akhirnya anak Kota Kinabalu ni pergi ke final. Alhamdulillah abang. Bertanding ketika itu nama-nama besar. Kita ada Misha Omar ketika itu. Kakak kita Mish. Ada arwah Siti Sarah. Saya, ya betul? Amir Sofas. Wahida. Itu semua nama-nama besar tu. Masa tu belum lah kan. Tapi mana kata range suara apa semua hebat tu. Asmidar nombor 2. Macam boleh recall sikit tak macam mana Bintang RTM tahun bila tu? Tahun 2001. Ya, boleh recall sikit macam mana membawa nama Sabah tu. Dia daripada masa zaman dulu kalau pergi audition tu memang banyak ya. So Nina pergi, Nina ingat lagi, Nina ada duit ngam-ngam je naik bas dari rumah. Masa tu mak ayah saya bercerai. So Nina memang suka nyanyi. Naik bas daripada mana? Daripada rumah ke Sacred Heart. Lepas tu jalan kaki pula another 1 kilometer untuk pergi RTM. Kat KK. Nina ingat lagi, Nina cakap, Nina dapat panggilan telefon Aunty dia penyanyi jugalah di Sabah, Aunty Monica Ongkosing. Nina ada audition Bintang RTM besok, datang dia cakap okay. So I have to minta permission my mother. So mami saya mau masuk pertandingan Bintang RTM, Aunty Monica suruh datang because Nina classmate dengan Aunty Monica. Terus dia cakap, kalau kau pergi bertanding pun tidak juga kau boleh menang itu. My mother said tau. Tidak apalah bah, yang penting saya cuba. Nina cakapkan, kalau kau boleh menang Bintang RTM ni nang setat, saya putung jari saya. My mother said like that to me. Kalau kau boleh menang Bintang RTM, saya putung jari saya. Dia cakap begitu. So Nina okay, tidak apalah. Tapi Nina nekat. Nina ada duit RM1.50, 75 sen, naik bas pergi, 75 sen balik. Bawa air ni abang, pakai slipper abang, putus slipper dekat tengah-tengah jalan. Ya Allah. Lepas tu abang kaki ayam sampai berdarah-darah kaki Nina pasal panas kan. Pukul 12 last Nina naik bas tu, Nina kena jalan kaki jauh. Jadi dekat-dekat dengan pukul 11 lebih dah. Masa tu blister Nina lari tau. Berdarah-darah Nina punya kaki lah. And then kan Nina sampai, Aunty Monica kesian tengok kaki Nina berdarah, dia suruh cuci. Nina cuci, lepas tu balut-balut sikit dengan handy plus, dia pakaikan slipper dia besar lagi. Saya lah peserta terakhir yang audition naik atas stage. Saya nyanyi lagu Ku Inta Cinta Dalam Rahsia. Lepas tu saya dipilih daripada 13,000 seluruh Sabah. 13,000 tu ada 6 orang saja yang dipilih. Untuk hantar tape, belum lagi hantar tape. Hantar tape pergi KL. Lepas kita hantar tape, dari Sabah 6, dari Labuan 3, dari Sarawak 6, dia shortlisted pergi 3 saja. Wakil Sabah, 2 wakil Labuan, 3 wakil Sarawak. Pergi quarter final. Dari quarter final pergi semi final. Kita orang sampai, filem negara masa tu meletup, tak boleh shoot. Semi final terbakar abang. Nak jadi cerita. Terbakar abang. Masa semi final pertama tu terbakar. 3 hari abang.
Tak boleh shoot, tak boleh buat apa. Jadi kita orang kena suruh pulang dulu. Pulang lagi abang. Balik pula KK. Balik bang. Pulang lagi bang lepas 2 minggu. Nak bertanding balik lah. Untuk recording tau. Dia bertanding, dia pakai rekod. Lepas tu dia akan tunjuk juri. Kita tak tahu siapa juri, semua tak tahu. So saya nyanyi lagu Kasih Berubah. Semi-final tu. Daripada 3 dari Sabah, daripada 3 yang di quarter final, hanya 2 orang. 2 orang dari Sabah, 1 dari Tawak, 1 dari Labuan, lepas itu 2 dari Sarawak pergi semi final. Pergi final 1 kota saja bang untuk orang Borneo. Oh, 1 kota. Sabah Sarawak 1. Sabah Sarawak Labuan, Borneo 1 kota saja. Sama ada kau betul-betul bagus, kau boleh masuk final ataupun kau hauk selamat tinggal kekasih, tajuk album. So saya nyanyi lagu Kasih Berubah. Di angin lalu ku sampaikan kerinduan. Alhamdulillah bang, kerana mungkin saya punya keunikan dan kepelikan itu, saya dipilih, markah saya tinggi, masuk ke final. Masa saya dapat telefon tu abang, saya bagi tahu lah saya dapat masuk final. Dia orang bagi tahu 1 kampung huru-hara oleh saya. Sebab saya bagi tahu lah 1 kampung saya masuk final. Begitu. Sumpah abang, ini cerita betul abang. Okey. Jadi masa tu saya pergi final abang. Tapi saya tak ada kawan. Sebab yang biasa dengan kita semua dah terbuak. Kecuali Siti Sarah je lah kan. Okey. Yelah, dari Labuan tak ada, dari Sarawak pun tak ada. Saya seorang. Saya duduk kat iftar abang, sampai-sampai kena duduk kat iftar dekat RTM tu. Lepas tu seminggu turun jalan kaki lah, berkampung lah. Sebab tu kalau balik RTM, kalau pergi Angkasa Puri, saya cakap saya balik kampung. Yalah, kita naik bukit tu kan. Ya abang. Kita kat bawah. Atas tu kan pergi atas ni. Dulu kan pergi auditorium tu jalan kaki juga. Betul. Imagine abang, satu iftar yang tu saya duduk seorang kan. Bukan 2 hotel. Tak abang, kita tak mampu, kita miskin abang. Dulu kan nak meniti ke puncak ni. Organizer pun bagi iftar. RTM bagi iftar tapi kena bayar. Lah, cerita dia macam ni. RM40 sehari. RM20 bintang RTM bayar. RM20 kau bayar sendiri. Seminggu kau duduk sana. So 2 kali 7 140. Kira duit dek. Kau kena faham dek. Claim 6 bulan belum tentu sampai. Lepas tu makan semua macam mana? Makan sendiri. Turun pergi Kerinci ke apa ke? Tak ada bang. Habis tu? Tak ada. Makanlah dekat tu. Apa nama kantin. tu? Kantin tu. RTM tu. Lama dulu tu kat Aratan 50 tu. Okay. Kat situlah bang. Makan hari-hari, siang, hari malam tu. Berapa ramai yang duduk di saya seorang. Sebab yang lain kan semua dari Semenanjung. Contoh Almi orang Rawang, Sarah orang Keramat, Misha orang Kelantan. Tapi dia duduk dengan kakak dia. Kakak dia belajar masa tu. Lepas tu yang lain-lain macam Asmida duduk Shah Alam, Almi duduk Shah Alam. Jadi oleh kerana saya satu-satunya wakil Borneo, kota kan cuma 1. So saya lah duduk kat iftar sebatang kara. Okey. Tapi saya belajarlah erti macam mana nak hidup. Tak takut duduk seorang-seorang kat iftar tu? Macam-macam saya lalui abang. Saya cukup dah, macam-macam dah saya lalui abang. Pendek cerita, pergilah ke final. Pergi final. Mungkin Nina menang tu, Nina rasa sebab Nina tak cuba jadi orang tua. Cuba abang tengok. Nina nyanyi lagu Kau Lilin Cintaku dengan sinaran. Masa hari final tu, hari Jumaat tu baru mak saya datang dengan adik-adik saya. Tapi diorang pun pergi shopping. Diorang duduk Citytel masa tu. Saya duduk kat iftar. Tu saya kata, saya ni nasib saya memang malang. Lagu Gelombang Mama Salami Hasan tu adalah hidup saya. Memang kena sangat lah. Lepas tu saya pergilah kan. Lepas tu Uncle Zulfikar kata dia sponsor Nina buat rambut. Buat dekat Ampang Park. Dah tutup dah, Ampang Park dah tak ada dah. Bukan dah tutup, dah runtuh dah. Yelah, kenangan dah, Ampang Park pun dah tak ada dah. Masa tu pintal rambut lah. Lepas tu sampai make up. Kan semua yang datang menyanyi masa tu bawa nenek, bawa atuk, bawa semualah. Bawa ni lah grupi. Bawa geng. Saya tak ada geng abang. Saya memang geng alone abang. Saya pergi rehearsal semua sendiri. Saya ni apa semua sendiri. Makan tak makan, ada duit tak ada duit. Kau hiduplah kau sendiri sana, mampus kau. Macam tu cerita dia. Final tu. Masa final tu sampailah saya menyanyi. Tapi saya memang cakap
Mak saya bercakap, kau tidak mungkin lah kau menang di nang sana, tidak payahlah kau berperasaan itu. My mother. Saya bilang, Mami, kalau saya menang bintang RTM, main tatak main tangan betul-betul depan saya. Ya betul, I say that to my mother. So kalau kau menang, saya putung jari saya. Dia bilang begitu, dia cakap tau. So I memang simpan dalam hati I. Sebab I know that, you know, if I win, I will prove my mother that she is wrong. You know, so I did. Masa saya menang bintang RTM tu, saya menang, saya peluk my mother. Saya bisik lagi telinga dia, Mami mana sudah jari Mami, Mami mau tatak. Sikit lah my mother tampar. Masa tu dia ada lah kata yang final ada. Ada. Sikit lagi dia tampar muka air depan wartawan. But I will remember for the rest of my life. My mother owe me her hand. Cari dia lah satu lah. So masa dia umum Nina menang pun, Nina tak sangka Nina menang. Nina, kejap. Memang Nina antara peserta favorite ke? Masa? Tak. Okay. Saya memang tak di favorite langsung. Underdog lah. Okay. Entah tang mana favourite-nya abang. Yang favourite-nya masa tu adalah, okay, Nina cakap jujur okay. On the plate. Peserta favourite masa bintang RTM adalah Siti Sarah, sebab bapak dia Raisuddin Hamzah. Uncle Raisuddin dan Mitch Sameah. Kita tak panggil dia Mitch, Kak Mitch, kita panggil dia Sameah. Kak Sameah. Jadi Kak Sameah dia antara peserta favourite. Nina tak pernah dengar Nina peserta favourite ke, peserta underdog ke, memang tak ada bang. Cuma mungkin sebab Nina ada satu perangai. Masa rehearsal Nina main-main. Nina tak akan tunjuk yang true colour tak tunjuk lagi. Dia tunjuk Nina main-main supaya Nina kena marah. Kau nyanyi biar betul nyanyi ni, tapi nak buat tak tahu. Sebab everybody dah tunjuk semua benda. Kau ni nak menyanyi ni nak 7 hari ni dek. Kau dah tolak dia 7 dulu dek. Kau kenapa? My grandfather always said, you have fun. On the final day you show who you are. And I remember Mami abah saya tak bagi saya duit masa tu. Yang bagi saya pergi KL duit ni saya punya nenek dengan saya punya aunty. Sampai mati pun aku ingat. Bagi kat Nina duit. So nenek Nina cakap masa tu my father punya mak bagi kat Nina 150 untuk bayar hotel, bayar iftar. Lepas tu my aunty bagi Nina 150. Itulah buat saya makan abang. Berapa yang dapat masa juara tu? 5,000. Saya menang juara 4,500. Another 500 lagi persembahan terbaik waktu itu. Sangat besar bagi saya. Tunggu duit tu 6 bulan abang. Lepas tu saya dapat pindah pergi KL. Saya ambil keputusan lepas menang bintang RTM, saya pindah pergi KL. Mak saya, bapak saya bercerai kan. Saya ada tanggungjawab. Saya kena kerja sambil belajar ambil form 5 di KL. Saya ingat PIBG sekolah di sekolah menengah Stella Maris sambut kemenangan Nina dan bagi Nina sambutan 1 hari tu dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 farewell untuk saya pergi. Saya dapat duit daripada PIBG sekolah menengah Stella Maris 500. Itulah duit saya 5 bulan di Kuala Lumpur untuk saya makan, untuk saya belanja. Saya menumpang rumah Zulfeka. Dengan duit saya menang, itulah duit saya bagi tiap-tiap bulan untuk adik saya bayar rumah sewa di Taman Mesra dengan buat belanja sekolah dan bantu-bantu mamak saya. Kita akan kembali selepas ini. Baik, kita kembali sekali lagi bersama Nina Azhar. Ya, Abang. Dalam setengah jam pertama kita dah tengok macam mana seorang anak gadis, anak kecil yang minat dengan nyanyian sampai berjaya masuk ke bintang RTM sebagai peserta underdog dan akhirnya menjadi juara bintang RTM.
Baik, ketika itu Nina masih lagi form 4. Betul. Maknanya you have 1 year to go. Ya, betul. Okay, so saya tadi sebelum berehat tadi tak silap Nina beritahu Nina datang ke KL untuk habiskan SPM. Silakan. Ya. Okey, Nina habis form 4 Nina dekat Sabah. Lepas tu dia awal tahun pada bulan Februari Nina terpaksa pindah ke KL sebab Nina nak buat album kan, Uncle Zulfikar waktu tu Millennium Art yang nak produce. Jadi Nina untuk mengembangkan bakat Nina, kita kena terima hakikat bila kita pindah, bila kita duduk di Sabah, bakat kita akan pusing di situ saja, lingkungan yang sama. Jadi Nina ambil keputusan untuk Nina pindah ke KL untuk berhijrah, kembang bakat Nina. Lepas tu Nina form 5, so Nina ambil jadi pelajar menumpang di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kosas Ampang. So Nina belajar form 5 di Taman Kosas. Maksudnya masa tu duduk kat sana? Duduk dengan Uncle Zulfikar. Okay. Ambil lah form 5. Ambil form 5 di KL. So Nina dapat result yang bagus sebenarnya. Alhamdulillah, masa tu masih pakai pangkat-pangkat. Nina dapat pangkat 1. So Nina dapatlah scholarship. Tapi kerana Nina ada tanggungjawab untuk menafkahi keluarga, bantu family waktu tu, jadi Nina tak boleh sambung belajar. Mak Nina tak izin Nina pergi sambung belajar. Padahal Nina dapat offer dari Kerajaan Negeri Sabah, offer Nina pergi belajar di New York University. Untuk ambil art. Lepas itu Petronas offer Nina, Unimas, ni KDU, UiTM Shah Alam, full scholarship semua, ada 7 scholarship. 7-8 begitulah. Okay, Nina decide tak sambung, tak further, tetapi Nina keluar dengan first album. First album, betul. Lagu banyak lagu-lagu tu adalah lagu tema drama dan lagu tema filem. Macam Seandainya, lagu tema filem Laila Isabella. Lepas tu ada lagu-lagu drama, Berombak ke Samudra, apa semua-semua. Sebab Uncle Zulfikar waktu kan banyak buat lagu untuk soundtrack. Kemudian daripada first album, masa tu sambutan macam mana? Sambutan first album tu tidak berapa macam sehebat album kedua. First album tu lebih kepada memperkenalkan Nina. Mungkin kerana Nina ambil masa setahun. Kan Nina kan form 5 abang. Nina masuk Bintang RTM umur 16. So 17 tahun tu Nina pindah KL sambil SPM, sambil buat lagu, buat album dalam masa setahun. Siti Sarah, Misha Omar dah keluar dulu ni. Dah top dah, menang AIM masa tu apa semua. So selepas itu tahun 2003 baru saya keluar. Kan 2002 saya recording, saya di studio, saya adalah buat yang kita jumpa pertama kali di BP punya untuk pelancaran album lagu-lagu rakyat dan puisi. Nina nyanyi lagu Teratak Kehidupan waktu tu, jumpa dengan abang dengan Uncle Jul. Itu masa tu 2002. 2003 kan baru keluar. Jadi Nina punya momentum tu dah lari. Tapi album itu berjaya memperkenalkan saya dalam industri dengan lagu hitsnya Seandainya. Pada yang bau, jeng-jeng bau yang macam nak ingat tak ingat, bos satu lagi lain. Seandainya tidur malamku diulit mimpi bersama denganmu. Tu Seandainya ni boleh dikatakan album kedua ni lebih membawa album pertama memperkenalkan Nina dalam industri. So album kedua pada tahun 2000. Album pertama 2003. Album kedua Nina start masuk studio 2004. Dan dirilis pada hujung tahun 2004. So lagu tu start catch up tahun 2005 daripada album kedua Nina. Sebab lagu-lagu pun banyak lagu tema filem. Macam filem Berlari ke Langit. Lepas tu ada filem Cinta Luar Biasa. Jadi dengan ada drama juga bersiri 40 episod semua. Tapi saya tak ingat nama lah. Yang album kedua tu yang ada Elegi Sepi. Lahirlah Elegi Sepi. Tapi yang ini rahsia orang tidak ketahui. Elegi Sepi bukan lagu untuk saya sebenarnya. Azlan cipta lagu, ini fakta. Azlan cipta lagu Elegi Sepi untuk dimuatkan dalam album terakhir kumpulan Raihan.
Lagi sepi tu untuk Raihan. Lagi sepi ini diciptakan melodinya tu oleh Azlan Abu Hassan, diberikan ke Raihan untuk dia pilih antara banyak-banyak komposer yang bantah, diorang pilih lah siapa yang nak dimasukkan, lagu mana yang diorang pilih masuk ke album dia yang last, Kumpulan Raihan. Masa tu dengan Sony juga. Tapi Raihan tak pilih lagu tu. So masa Nina pergi studio dekat masa Nina pergi dekat Great Eastern Mall, masa tu Sony masih kat Great Eastern Mall. Dengan Aziana, all the labels people, arwah abang Big dan siapa nama, banyak lah, all the PR at that time ya. Kita duduk, Nina pilih lagu dah tapi masih kurang. Daripada berapa ratus lagu, I have to choose 5, which is under Sony. They gave me the permissions to choose lagu yang saya nak dimuatkan. Sebab 5 lagu Uncle Zulfikar produce, 5 lagu dari Sony. So Nina boleh pilih. Diorang bagi Nina dengar beratus lagu, tapi 4 lagu je saya pilih. Saya kata saya nak dengar lagi lagu lain, boleh tak? So I came to the second week. Then dia last kali dia selit lagu Lagi Sepi. And I said yes to that song. Masa tu masih raw abang, bunyi tabla saja. Bunyi tabla, tak ada bunyi gitar, tak ada bunyi drum, tak ada bunyi apa-apa pun percussion, tak ada, sikit-sikit. I said I want this song. And then orang cakap, kenapa Nina pilih lagu ni? Lagu ni lagu macam ada sedikit Arabic nasyid sikit. I cakap, Nina nak lagu ni, Nina suka lagu ni. Nina kata gitu. Nina cakap. So okay. Tapi daripada Sony tu 5 lagu tu, dia kena ada 3 lagu yang Uncle Zul tulis lirik. So Uncle Zul yang tulis lirik lagu Lagi Sepi. Masa mula-mula dengar tu just beat je lah. Ya, betul. Gitu lah. Sampailah Nina masuk studio dekat tempat Azlan, arwah abang Big bawa Nina, and then Nina dengan abang Zul. Lepas tu kita pergi promo tour radio apa semua. Masa tu dia DJV kan Nina dengan abang Aming Spring untuk buat radio tour di seluruh Malaysia. Macam tu. Tapi album single tu di Lagi Sepi tu keluar pada ujung tahun 2004 tu. Cover dia sebelah sini Lagi Sepi, sebelah sini lagi Gemilang sebab Jacqueline baru menang. Okey. Dan Lagi Sepi memperkenalkan Azarina ni, naik ke nama Nina album lagu tu. Ya, sangat fenomenal sehingga muncul sebagai lagu pop terbaik, tak silap saya, dalam AIM. Lagu pop terbaik dekat Anugerah Era. Anugerah Era ya. Lagu yang paling lama dalam carta. Paling lama dalam carta. Dia 42 minggu, hampir setahun. 42 minggu. Hampir setahun. Satu line. Lagi. Ya. Saat mentari berlabuh, rembulan pun bertemu. Tadi kalau nak dengar yang first tadi tu, intro, itulah dia Lagi Sepi yang melonjakkan nama Nina hingga semua menjadi siola ni. Di mana-mana Nina. Nak tanya sikit sejarahnya. Ini tadi dah first tadi Nina beritahu lagu itu sebenarnya asalnya untuk Raihan. Ya, lagu nasyid. Nak jadikan cerita dapat kat Nina dan Nina deliver lagu tu dengan sangat baik. Lagu tu meletup-letup jadi anugerah terbaik apa semua. Dan sudah tentulah orang kata Nina kaya raya lah dengan lagu tu. Sampai sekarang ni kalau pergi karaoke ni lagu Lagi Sepi 456 Lagi Sepi. Cerita sikit. Sejujurnya dari album pertama kan dengan Sony, dia third party deal dengan Uncle Zulfikar. Masa itu di Millennium Art. Lepas tu second album benda yang sama jugalah. Cuma beza first album semuanya produced by Uncle Zul. Ditulis hampir 90% daripada Uncle Zul. Second album 5 lagu dari Sony, 5 lagu dari Uncle Zul under Millennium Art. Jadi orang yang fikir Nina kaya kerana collection royalty, tidak sama sekali. Sebab masa Nina sign tu Nina minor, dan Nina sebenarnya jujur cakap Nina tidak pernah dapat royalty daripada album pertama maupun album kedua. Nina tak pernah dapat 1 sen pun dari album pertama atau album kedua punya royalty. Nina cuma tahu yang lagu Nina naik, orang kenal Nina, tapi pada hakikat dia adik, itu semua adalah kata-kata lebih baik langsir lah di sebalik apa yang kita lalu. Tapi kita buat duit. Tak pernah merasa lah. Tak pernah duit royalty AGSP. Tak pernah bang.
Wah. Saya collect duit royalty saya daripada start album ketiga, which is Rawan. 8 tahun selepas itu. Tsunami Kasih. Tsunami Kasih, masa itu saya start collect royalty pasal saya buat video klip. Saya JV, lagu tu kan ciptaan Tan Sri Zainuddin Maidin, Allahyarham Tan Sri Zainuddin Maidin. Lagu tu ditulis oleh Datuk Muzani. So saya linkkan, alhamdulillah. Yang itu saya ada collect royalty pasal dimuatkan dalam album Pisang Panas, Tsunami Kasih satu. Then start from Rawan, album ketiga saya produce sendiri semua kan. So itu yang saya collect duit saya dari album ketiga sampailah album saya yang bakal rilis ni. Sebab mostly write lagu saya own ataupun saya berkolaborasi dengan orang lain, ataupun saya sebagai salah satu orang kata penulis di dalam lagu itu ataupun lirik dia. Baik, kita balik pula, kita backtrack balik daripada balik lepas habis SPM tu. Yalah, show dah start masuk dan sebagainya. Tapi selain daripada buat show tu, Nina ada buat benda-benda lain ke untuk tampung kehidupan di Kuala Lumpur ni? Okay. Masa saya habis form 5 kan abang kan, duit bintang RTM kita dah habiskan. Saya pula tiap minggu ikut dengan Uncle Zul. Uncle Zul dapatkan Nina show pujaan 10 Nescafe. So kita masa tu dengan arwah Uncle Dalan Zainuddin, dengan kumpulan Jin Bara, kumpulan Sunday, pusing lah dengan Tushi semula, pusing satu Malaysia lah naik bas. Kita pergi nyanyi. Bayaran waktu dulu-dulu tu 300 tu dah besar dah. So Uncle Zulfika ambil 150, Nina dapat 150. Yang itulah Nina kumpul-kumpul untuk kirim juga balik kampung untuk adik-adik punya belanja lah. Ada Nina simpan dalam 100 satu bulan untuk Nina. So Nina beli Maggi 2 kotak. Tak kira lah Maggi ayam kah, Maggi kari. Dulu kan murah kan Maggi pakai kotak-kotak besar. So saya makan breakfast saya makan roti Gardenia 50 sen tu, daripada roti coklat tu harga 50 sen. Tengah hari saya makan Maggi, malam saya makan lagi lah Maggi. Yang kata artis ni? Ya abang, sebab kita kan menumpang kan juga. Tapi aunty Zaini kalau dia masak dia panggil Nina makan juga. Yalah, tapi kita lebih tak ada menyusahkan orang kan. Kita kena adalah berusaha juga untuk diri sendiri kan. Jadi Nina beli Maggi apa semua. Sampailah Nina menumpang rumah my uncle dekat Rawang kan. Bila habis SPM Nina kena keluarlah dari rumah Uncle Zul. So Nina pindah, Nina duduk dengan pakcik Nina, mak Nina punya adik di Rawang di country homes. Kadang-kadang kalau kita balik show kan, kita naik komuter kan abang. Tak ada sedih lah. Tak ada orang kata time tu dah train dah tak ada pukul 12. So saya terpaksa tidur di KL Central punya toilet. Saya minta maaf lah ya, dengan kerajaan Malaysia saya bukan perompak. Saya kunci abang, saya takut abang. Saya kunci pintu tandas tu, saya duduk dalam tandas tu sampailah besok dia tu pukul 5 lebih begitu dah ramai orang start nak ni kan. Cuci muka, saya duduk lah. Dulu mana ada social media, mana ada apa-apa semua. Duduk tepi-tepi tu baca-baca buku ke apa ke. So ada yang saya paling ingat dekat sana, ada dekat bawah tangga dekat KL Central tu ada satu kedai dulu, kedai newspaper, dia jual newspaper. Aunty tu baik gila. Aunty tu saya ingat lagi nama dia, Aunty Stephanie. Pasal saya kan tak boleh bagi tahu Uncle Zul yang saya tak balik rumah, sebab kan dia pun bukan faham kan. Sebab Nina kan train tak ada bang. Kalau saya naik, saya kena nak ada dekat KL Central sebelum pukul 12. Kalau pukul 12 train dah tak ada untuk balik ke Rawang. Dari Rawang saya kena naik taksi pergi country home. Betul, jauh tu. 10 lebih kilometer ke masuk ke dalam lagi gelap. Lepas tu jalan kaki naik kat bukit tu baru rumah pakcik saya. Rumah jauh. Jadi kita kan menumpang rumah orang kan, jadi tak ada train kan, jadi takut bahaya juga kan. Jadi Nina tidurlah dekat KL Central. Jadi dalam backpack Nina, Nina kalau pergi jumpa Uncle Zul, Nina tak bawa lah backpack tu, Nina tinggal lah dekat tempat aunty tu. So bila Nina balik tu Nina ambil dekat situ. Tu yang kata artis ni mesti dah jadi artis dah. Saya hidup sangat nak kata miskin daif pun ada jugalah, macam tu lah. Sangat susah. Berapa lama keadaan tu? Okey, daripada umur saya habis SPM 17 lah. 17 sampailah ke umur saya
18-19 tahun. Dia macam tu dalam 3 tahun. Lepas tu umur saya 19 tahun beli kereta. Barulah beli kereta. Itu pun abang, saya beli kereta pun cerita dia sangat menyedihkan. Saya tak ada lesen. Saya tak tahu nak bawa kereta. Saya jujur cakap, deposit kereta tu pun saya tak mampu nak bayar. Okay. So bekas suami saya, dia hadiahkan saya deposit kereta tu. Saya tak tahu pun yang dia belikan saya kereta. Lillah, demi Allah, saya tak tahu. Dia plan dengan adik angkat dia. Dia belikan saya kereta tu. Tiba-tiba dia orang hantar kereta pergi rumah saya. So rumah sewa lah, tempat Nina menyewa rumah dekat Subang. Dia kata, ini kereta siapa? Ni kata saya menangis-nangis abang. Saya kata saya tak mau sebab kita ni orang miskin, orang susah kan abang kan. Kita malu tau abang. Walaupun orang kata rezeki, tapi kita malu tau. Macam kita ni segan, malu, kita harga diri kita tau kan. Kita perempuan. Saya cakap tak apalah, saya tak mau, ambil bawa balik. Sampailah dia cakap tak apa, saya bagi hadiah deposit kereta ni saya bayarkan. Nanti kamu bayar bulan-bulan. Mungkin dia tengok Nina berusaha sangat kok dalam hidup untuk menafkahi keluarga, untuk jadi penyanyi kan. So Nina ingat lagi dia hadiahkan 10,000 tu. Bagi Nina macam besar sangat bang. So saya bayarlah bulan-bulan, saya bayar 1,000. Tapi kereta tu nama mama lah. Sampai saya habis bayar, baru tukar nama saya. Lepas tu saya dapat duit menyanyi. Saya kumpul. Saya ingat lagi, masa tu saya pergi letup di Langkawi, Uncle Zulfikar bawa. Saya dapat 3,000. Saya dapat 3,000 lah daripada 9 hari pun, 11 hari letup di Langkawi tu. Lepas tu kan saya ambil duit tu, saya kata dengan adik dia lah, adik Datuk. Sebab saya tak kenal Datuk. Actually Datuk, saya kenal suami saya. Orang banyak salah. Nina kenal my ex-husband bukan sebagai seorang lawyer yang nama besar, yang kalahkan the legend Karpal Singh. No. Ataupun dia politician, ahli parlimen. Tak, Nina kahwin dia, Nina kenal dia driver lori, bawa ayam dari Kelantan pergi KL. Dia cakap macam tu. Nina percayalah, abang Nina budak kan. Nina umur 17, 18 tahun macam tu kan. So Nina percaya gila abang. Tapi this guy, he's very persistent. Itulah sebab dia berjaya menawan hati saya. Dia memang persisten abang. Dia kejar sehingga dia dapat. Saya tak nak, dia kejar abang. Saya siap cakap abang, saya tidak mau kau. Tidak payahlah kau bubut-bubut saya. Kalau orang Sabah dia marah, dia tak boleh cakap semenanjung. Dia tak keluar lah bahasa KL ni. Tiada. So imagine itik dengan kambing bercakap, Kelantan dengan Sabah bercakap masa tu. So I don't know, jodoh lah ya. Ini lagi satu yang Nina kena clarify jugalah. Orang yang Nina kahwin dengan kerana duit, kerana harta, kerana nama, semua tu salah. Semua tu sangat-sangat judgement yang salah tentang hidup saya. Sebab saya cakap abang jujur, saya tak kenal laki saya Datuk sampai sebulan lebih saya dah kahwin dengan dia. Sebulan lebih abang. Kenal setahun lebih waktu itu. Kahwin, 3 years plus. Kenal, kahwin. Saya tak tahu suami saya Datuk. Sampai satu hari kita orang makan dekat kedai. Somebody came and cakap, Datuk, apa khabar? How are you? Saya punya muka punya expression tu macam hijau. Incredible Hulk. Sebab saya tak tahu suami saya Datuk. Then I asked him, darling, kenapa dia panggil you Datuk? Then dia gelak. And I Google him. Then only I find out he's a Datuk. Saya tak tahu suami saya lawyer. Saya tahu suami saya tauke ayam. Dia kata dia punya lori tiap-tiap hari Khamis datang KL dari Kelantan, balik hari Sabtu. Saya percaya. Sampai besok, saya dah 17 tahun bercerai dengan. Saya tak pernah tanya
berapa gaji dia, berapa duit dia, apa segala semua. Saya tak pernah tanya. Pergi call dia, tanya dia kalau saya bagi nombor telefon. Saya memang tak pernah tanya dan saya tak pernah ambil tahu. Jadi menafikanlah kononnya menamatkan zaman bujang ketika usia muda tu 19 tahun tu kerana Nina ni gila harta. Yes. Everybody thought Nina ni mata duitan, gila harta. Let me tell you this straight to the camera. Saya bercerai dengan suami saya, 900,000 hutang. 3 tahun saya bayar habis. Saya ingatkan tu balik. Saya cari duit. Waktu saya di peak tu, saya diminta untuk berhenti menyanyi oleh suami saya. Saya waktu itu Kemuncak nak naik ke puncak saya punya career. I was making money at that time. Masa zaman tu lah, okay, 2005 ke 2007 tu. Bulan biasa tu dalam 20 ke 40. Kalau time banyak show punya macam Hari Raya, Tahun Baru, and then also dengan mereka, itu triple pay. Saya boleh hit 100,000 per month. Per month Saya punya income. Saya bukan tipu. Ini cerita betul. Okay. Basic 20k dalam tangan. Okay. There are months that we will get at least 40-60,000 clean. So bila you kahwin, husband you kena ikut apa kata suami. Sebab kita orang Islam. Saya cuba ikut. Dan tujuan saya kahwin pun, saya bukan kahwin kerana harta, kerana nama. Sebab saya tak tahu suami saya siapa. Saya kahwin dengan suami saya cuma fikir saya nak menumpang kasih. Sebab saya datang dari broken family. So saya ingat bila saya kahwin dengan orang yang jauh lebih tua pada saya rasa secure. Okay, ketika itu Nina berusia berapa masa kahwin tu? Nina nak masuk ke 19 tahun. Husband masa tu? 48. Jauh beza ya? 28 tahun. 28 tahun beza Saya dengan ex-husband 28 tahun. Tapi maknanya ketika itu lebih kepada untuk menumpang kasih sayang setelah melalui keluarga yang agak porak-poranda. Pasal kita nampak mak kita, bapak kita macam mana. Kan, You know, kita kerja keraskan abang kita hidup susah. So kita fikir bila kita kahwin, at least kita ada teman menangis, ada teman ketawa, ada teman kita meluah. Itu je abang yang saya fikir. Sebab saya fikir saya masih boleh menyanyi. Saya fikir saya masih boleh buat apa yang saya nak. Tapi saya salah. Sebab bila saya kahwin, saya kena patut cakap suami, saya tak boleh menyanyi lagi. Masa tu husband saya tak bagi saya nyanyi sangat. Dia bertanggungjawab. Suami saya seorang lelaki yang baik, jangan silap. Seorang lelaki yang baik, yang bertanggungjawab kepada isteri. Tapi mungkin kerana keperluan saya pada ketika itu, saya ada tanggungjawab untuk keluarga. Maknanya walaupun Nina dah kahwin masa tu, Nina tetap cari duit sendirilah. Tak berharap pada husband dengan nyanyian. Saya nak beli beg mahal-mahal ke, saya nak beli kasut mahal ke, saya nak buat apa pun, itu duit daripada saya punya income. Ya. Tapi saya tak sentuh duit masalah saya timbul bagi. apabila ex minta you slow down dan berhentilah daripada menyanyi, which is against you punya ni. Masa tu nak cari nafkah lagi. Macam tu lah lebih. Pasal adik-adik saya masih bersekolah. Adik Nina masa tu, mak saya kan bapak saya bercerai. Saya ada adik tiri lagi 2 orang. Adik tiri pula, adik lain mak. 2 orang, Aziana and Henry at that time. Lepas tu saya punya mak pun masa tu dia dah ada dengan orang lain. Adik saya satu dekat kampung, 2 yang besar tu lah Adriana dengan Emon waktu sekolah. So saya ada sense of responsibility. Abang kena bagi belanja untuk adik saya setiap bulan, bayarkan rumah sewa ke, mak saya punya kereta ke, belanja untuk adik saya dekat kampung. Macam begitulah. Jadi dengan atuk nenek tiri saya, nenek kandung saya dah meninggal. Atuk saya pun waktu tu saya bagi duit tiap-tiap bulan. Bapak saya pun saya kena bagi duit. Ini yang hakikat. Yalah, orang nak tukar fakta macam mana pun, suka hati diorang nak menyalak, saya tak peduli. Tapi ini the reality. So saya selalu bagi duit dengan bapak saya juga, dengan nenek saya, nenek tiri, dengan saya punya bapak. Jadi saya perlukan income tu untuk saya bayar. Ni bila suami saya bagi saya duit belanja,
itu kan untuk saya bayar rumah, punya keperluan, beli makanan dapur, elektrik, air, apa semua bil. 4,000 tu cuma cukup untuk rumah itu dan bayar gaji orang gaji. Mana ada kelebihan untuk saya bayar mak saya punya keperluan, adik saya sekolah. Jadi saya suami saya menentang mula-mula, tak mau kasih saya nyanyi, tapi sampai saya memberontak lah, sampai saya minta cerai. Okeylah, kita tahu panjangkan lagi cerita tu. Cuma yang mengejutkan saya, walaupun sudah berpisah, katanya masih lagi business partner. Betul ke? Business partner dah tak ada sebab saya dah beli share tu semua. Lama dah saya dah beli share semua balik. Tapi saya dengan dia tidak, kami bercerai cara baik. Nina minta cerai cara baik. Nina cakap dia Nina tak nak kita bergaduh, kita bermusuh sebab jodoh ajal maut Allah yang tentukan. So why should we fight? So I went through a lot in life, mentally, physically, abang. So Nina cakap dengan dia, Nina minta cerai cara baik. Nina pujuk dia, so kita bercerai cara baik. So sampai ke hari ini kita masih lagi menjadi, orang kata, sahabat. Saya anggap ex-husband saya tu sahabat saya. Susah senang saya dia tahu. Saya cerita dengan dia. Sebab saya bukannya ada bermusuh dengan dia atau tidak. Saya tak ada kata bergaduh, memaki hamun ke, ataupun saya nak berebut harta ke. Whatever he have, it's his family, bukan I punya. Tak ada kena-mengena dengan saya kan abang. Ini orang cerita-cerita waras, bukan cerita orang gila tau. You bercerai, you nak tuntut awak apa? Kalau you ada anak, you boleh tuntut. I have to go through all that pain. So I tak nak lah. I tak nak menyusahkan dia. I pun tak nak menyusahkan hidup I. So saya usaha, saya cari duit sendiri, saya kerja, saya berusaha sampai ke saya difahamkan, ni bila kita cerita berusaha ni, maknanya saya difahamkan Nina ni bukan hanya bergantung kepada showbiz saja. Ini yang satu benda yang menarik, yang jarang hati-hati sekarang ni kan. Hati-hati sekarang ni betul-betul harap pada show saja. Tapi Nina, saya fahamkan ada banyak perniagaan lain. Boleh Nina terangkan kepada penonton kita apa yang Nina buat sebenarnya? Boleh. Masa Nina umur 18 tahun, Nina bacakan dulu-dulu pakai newspaper. Abang ingat kan? Ada keratan akhbar semua kan, bank lelong. Rumah dilelong, di Rawang, rumah apartmen lelong-lelong. Masa zaman tu masih murah. Property bukan macam sekarang. Jadi saya menyanyi. Duit saya menyanyi itu saya akan pecah ke 3 akaun. Satu, saya akan 1/3 saya bagi keluarga. Lagi 1/3 saya simpan. Yang 1/3 lagi ni abang, saya ambil separuh, itu yang bikin saya beli barang makeup, maju show, naik bas ke, turun apa kilometer, macam itulah untuk beli perbelanjaan. Jadi ada lebih tu saya masih simpan juga. Daripada duit saya menyanyi tu abang, saya simpan-simpan. Saya selalu tengok dekat Surat Khabang ada bank lelong, tapi saya tak tahu macam mana nak beli, nak belajar, kita tak tahu. Jadi bila saya pergi makan, saya ingat lagi, masa tu saya sewa bilik di Puchong Utama dengan kawan-kawan. Saya ada jumpa satu orang Cina, dia auction, dia main auction property. Saya dengar dia duduk belakang tau. Dia cakap, ni ada ni ada orang datang nak belilah. Dia kasi explain. So dia agent. So saya jumpa dia, saya tegur dia. Saya kata, excuse me, you agent jual rumah lelong saya mau beli rumah lelong lah, tapi ni you contact saya lah. Dia kata, you kenapa you tiba-tiba mau tahu macam mana mau beli rumah lelong, lu tahu mana? Terus saya tengok inilah, tengok surat khabar gini-gini, cakap lah. So saya kenal dia. Lepas tu saya berkenan dengan satu property di Puchong Perdana. Rumah pertama saya beli di rumah di Puchong Perdana, rumah flat. Saya beli rumah tu dengan harga lelong 23,000. Market price sekarang dah 100 lebih. Saya beli dengan harga 20,000. Saya bayar di 23,000 sebab under table 2 orang nak lawan bidding. So 1,500 saya pergi buat wang cek lah, apa segala-gala lah, bayar dia punya maintenance, everything semua. Saya mula-mula tu saya tak tahu, rupanya kadang-kadang certain auction ada yang kena bayar dia punya maintenance 5%, ada yang kita kena full tanggung, ada yang bank tanggung. So daripada situ saya pelan-pelan belajar. Saya beli rumah pertama yang lelong umur saya 19 tahun, rumah kedua umur 20.
Rumah ketiga umur saya 20 juga. Sampailah saya beli pejabat saya sendiri, bangunan pejabat saya sendiri, Azarina Entertainment, yang masih sampai sekarang. Lepas tu saya ada juga beli tanah. Yang terbaru macam beli tanah macam tu yang orang kampung jual yang murah-murah lah abang. So sampailah saya buat jadi rumah sewa. Tapi jangan cakap saya tak lalui benda-benda pahit-pahit. Saya beli rumah lelong. Saya dah beli rumah tu, owner tu duduk 3 tahun for free. Lepas tu saya suruh dia, minta dia keluar. Tak nak keluar. Dia suruh saya bayar dia 100,000. Saya sampai terpaksa buat police report dan bercakap baik lawyer. Then dia potong habis wiring elektrik satu rumah. Saya kena 2 biji rumah macam tu. So saya buat balik rewiring, saya cantikkan dan saya sewakan. Saya buat duit daripada situ. Dengan duit sewa tu boleh maintain balik the property kan abang. Dan adalah lebih-lebih tu saya buat untuk belanja. Tapi saya taklah mampu beli yang 1 juta 2 juta tu, tak ada. Tapi yang bawa orang kata mengikut kemampuan yang saya mampu. So sekarang ni dah ada lebih kurang 11 ke 12. So dan saya pun travel. Saya pergi Jepun pula. Saya pergi tengok-tengok yang macam negara-negara jiran kita. Diorang kan banyak juga buat macam room stay, homestay, macam hotel punya konsep tapi bilik-bilik. So I did that last year. Saya buat room stay tu konsep macam Japanese punya style. Ada perempuan dan ada lelaki. So itu 2. Dan coming soon yang saya alhamdulillah mudah-mudahan lah saya tengah nak develop is my tanah. Saya ada satu tanah di Jenjarum. Tanah saya menang Gegar Baganza tu. Dekat dengan Ladang Tebo, dekat Rinbayu situ. Saya nak buat nanti, saya nak bersihkan, saya nak timbun, saya nak buat macam chalet rumah-rumah Melayu. So jadi rumah kampung-kampung lah. Sebab saya kan duduk dekat KL dengan anak-anak. So saya pun teringin juga nak ada suasana kampung. So saya nak buat macam tu. Itu dalam plan saya tahun ni ke atau tahun depan. Mudah-mudahan ada rezeki lah. Dan ada satu rumah saya, rumah teres di Sabah, saya nak renovation untuk homestay saya. Maknanya all in berapa bisnes yang sekarang. Okay, kalau you Nina cakap bisnes, property management is under QOS. QOS property. Okay. Azarina Entertainment yang syarikat Showbiz, Nina buka, Showbiz, buat sound system, lighting, event, podcast. Kita buat macam-macam marketing and promo untuk artis, untuk corporate. Saya banyak klien saya corporate. Saya buat diorang punya marketing and promo. Lepas tu saya juga buat album, artist management. Itu semua di bawah Azarina Entertainment. Itu saya form masa umur saya 18 tahun. Nina Co saya form masa saya 19. Kalau kata production house, saya kan ada pernah buat dengan RTM. Saya dah produce 500 lebih dokumentari. Ya, tahu. So untuk negeri Sabah itself saja 500 lebih dokumentari. Untuk Malaysia punya saya tak tahu berapa ribu lah, banyak dah bang. Itu di bawah top 3 production Sdn Bhd. Itu saya banyak buat yang saya menang award dari luar juga. Luar biasa. Maknanya Nina ni bukanlah aku kata apa bergantung semata-mata duit showbiz saja. Yang lebih kena diversify. Bukan bergantung kepada lelaki saja. Alhamdulillah lah abang. Kerana ada orang nasib dia untung kahwin, semua disiapkan. Ada orang dia kena kerja keras. Macam Nina tanggungjawab Nina sampai hari ini Nina tak anggap besar. Sebab Nina ada anak, nak bela 2 orang yang memerlukan Nina. Lepas tu pekerja-pekerja Nina pun semua kan Nina kena nafkahi juga. Dia orang kan membantu Nina. So tanggungjawab Nina tu besar. Kita ni diam tak diam ni dah dekat sejam lebih sejam ni. Tapi ada beberapa topik saya nak cover sebenarnya. Saya rasa peminat Nina takkan puas hati kalau tak tanyakan benda ni. Mereka difahamkan Nina pun pernah buat statement, Nina pernah diagnose dan sebagainya. Ketika itu dia GV lagi. Ya, saya di dalam GV. Tapi public tak tahu masa tu dalam GV. Public tahu selepas tu saja. Masa Nina bertanding di salah satu pertandingan TV swasta, All Star, Nina memang dah didiagnose sebab Nina dah bleeding before the competition start. Nina dalam GV 3 bulan. So almost 4 months plus tu Nina dah bleeding non-stop. So bila kita buat test dan kita check, memang ada cyst ketumbuhan. Dan daripada cyst tu, sel tu adalah
cancerous. So tapi saya tak mau, saya bukan orang yang suka menagih simpati ataupun nak cerita demi untuk mendapatkan belas ihsan orang atau kasihan orang abang. Nina bukan. So Nina tak pernah reveal masa Nina di dalam GV kepada production house yang Nina memang didiagnose. Cuma Nina tak go treatment lagi. Nina cuma cakap yang sebab dia orang tanya kenapa Nina selalu lambat pergi ni pasal Nina kata Nina pergi drip. Nina kena pergi hari Selasa dengan hari Jumaat untuk drip. Sebab saya kurang darah, bila kurang darah kita selalu akan over exhausted dan sebagainya. GV dia banyak sangat kan abang, penat gila lah. So saya perlukan benda tu dan doktor actually sudah nasihatkan saya untuk saya quit, keluar. Tapi I'm not a quitter. Saya bukan orang yang suka nak orang kata setengah jalan you nak berhenti atau 3/4. No. Kalau saya nak dibuang saya tak kisah. Tapi untuk saya kata saya tarik diri tu tidak. Biar saya mati bang, saya takkan tarik diri. Itu saya punya prinsip. Dan saya jenis manusia, saya tak nak undi kesian. Saya bukan macam segelintir orang yang suka pada undi kesian. Saya takkan. Saya tak mau. Sampai hari ini pun bapak saya atau mak saya sendiri pun saya tak pernah cakap what I've gone through. During that period of time, I was sick, but people only know I'm bleeding. And I'm in doctor. Because diorang ada argument sikit yang pasal Nina terlambat datang hari Jumaat untuk rehearsal tu lah. Dengan hari Sabtu sebab doktor masuk Nina ubatkan. But I never told that I was diagnosed with cancer rahim. Cuma I cakap ada cyst. Dia kata Allah boleh buang lah apalah itu. I said ya. I keep quiet. Then after GV habis, saya start go for treatment. Saya terbang balik ke Melbourne. Saya jumpa dengan doktor pakar dan I went for my treatment and my medication. So during that time pun saya tak ada reveal langsung. Sampai hari saya launching pada bulan Julai, single saya dengan cousin saya, Koze, Reality. Press tanya, saya cakap saya ongoing treatment, which I was. Because saya dah didiagnose start daripada bulan 10 tu lagi lah. Cuma saya after GV tu baru saya start the treatment. Dan saya ongoing treatment dan saya makan ubat. Seumur hidup lah. Of course you have to makan ubat your whole life. Macam tu. Sampai kena pergi kemo ke? Nina tak pergi kemo. Pasal nasib Nina baik. Nina early detection abang. Mungkin sebab Nina menjaga. Nina makan ubat on time. Sebab Nina memang ada diabetik. Okay. I was diagnosed as diabetic at the age of 37. So Nina dah 37, 38 lah. So Nina buat medical check up every 6 months. So bila Nina buat medical check up every 6 months, that's why ada reading. Dari reading tu yang kita buat test lah. So itu yang kita dapat tahu. So Nina early detection. So Nina went for a therapy. Ada therapy yang doktor suggest. Because Nina tak go for the conventional untuk radiotherapy dan chemotherapy. Nina pergi ambil yang lain. Nina buat lain. Nina makan ubat dan juga masuk ikut Nina punya tulang rusuk. So kalau disimpulkan macam mana kat penonton peminat nak tahu Nina sekarang ni macam mana? Nina sekarang ni nak kata 100% cure boleh dikatakan alhamdulillah. Tapi Nina ni dalam tempoh Nina senantiasa berjaga-jaga. Abang faham tak? Sebab kita nanti cakap saya dah bebas. Nanti tiba-tiba balik nanti orang kata aku penipu. Pasal Malaysia ni kan terkenal dengan makcik-makcik pakcik bawah. So saya tak nak kata apa-apa pun. Yang penting tahu saya sehat. Dan saya memang kena cakap jujur di depan lensa kamera. Semua orang pun saya dah cakap banyak kali. Saya makan ubat seumur hidup. Saya tahu ramai di luar sana yang cakap saya menipu. Saya tak sakit pun. Allah aja tahu saya sakit atau tidak. Orang yang keliling saya tahulah saya makan ubat berapa puluh biji setiap hari. Bukan 11-12 biji awak, puluh biji setiap hari. Takkan kita nak cerita lah semua orang. Saya bukan orang nak tunjuk macam tu. Tak nak. Saya tak nak. Adakah ini juga antara sebab mengapa Nina tidak memulakan ataupun tidak mahu mengenali seseorang untuk wujud istimewa dalam hidup Nina? Dia tak ada masa bang. Bukan masalah pasal kanser tu. Nina boleh kahwin kalau Nina nak. Because
Bukan ini ada halangan dari siapa-siapa kan? Ataupun nak kata, ada kata tutup sudah hati. ya. Itu jawapannya. Bukan tak ada orang nak. Ramai yang jauh lebih kaya daripada ex-husband I pun ada. Yang bujang ada, macam-macam ada. Tapi Nina tak nak. Nina trauma lah bang. Trauma dalam perkahwinan. I think Nina takut. Sebab Nina takut nanti kalau Nina kahwin, I have to go through the same thing again. Nina tak boleh menyanyi. Sebab lelaki yang nak dengan Nina, dia kena faham beberapa perkara. Saya menyanyi bukan kerana duit. Saya menyanyi kerana menyanyi tu hidup saya, jiwa saya abang. Saya memang dari kecil saya nak meluah perasaan kan, saya kena nyanyi tau bang. Ya. Abang faham tak? Ya. Saya tak boleh cakap dengan orang sebab kita public figure. Mana kita boleh cakap dengan orang yang kita sedih? Mana kita boleh tunjuk ke orang yang kita ni ada masalah ke apa ke? The way I express myself is through my music. Whether saya pergi menyanyi lagu orang, saya nyanyi dengan saya sepenuh perasaan saya menangis, saya tulis. What do I feel today? Kita akan berhenti rehat sebentar. Kita akan masuk ke final round. Kita nak tahu tentang gelaran Queen of Soul dan keunikan suara Nina. Kita akan kembali selepas ini. Baik, Nina dikenali sebagai Queen of Soul dengan suara yang sangat unik, suara yang husky, dan ini juga meletakkan Nina sebagai artis yang ramai orang kata hanya diminati oleh golongan-golongan elitis. Nina tak mungkin boleh turun ke peringkat orang-orang kampung, orang-orang kilang. Lagu-lagu Nina ni lagu-lagu yang orang kata R&B, jazz dan sebagainya. Nina, silakan. Ini semua adalah stigma yang diletakkan oleh pihak peminat sendiri dan mungkin orang-orang di keliling. Bukan saya yang letak. Kalau kata saya tak pernah nyanyi kilang, dek, Western Union pergi nyanyi dek. Panasonic punya kilang aku dah masuk. Apa saja yang tak kita nyanyi. Kat celah kampung ulu mana aku tak nyanyi. Semua aku nyanyi. Tetapi kerana mungkin Nina adalah penyanyi wanita bersuara alto. Jadi penyanyi alto wanita di Malaysia ni sangat sedikit. Kalau ada pun Nina, si Rina Azhar. Tak banyak abang. Penyanyi alto kat Malaysia sangat sikit. 2-3 orang saja. Kalau dulu Yunizar Hussein, Juliza Adlizan. Betul. Okey, yang suara Juliza Adlizan, Yunizar Hussein, ini penyanyi alto. Nina, Emilia Contessa kalau zaman-zaman 70-an. So market untuk suara alto di Malaysia itu adalah minority, bukanlah majoriti. Kenapa? Sebab halua telinga orang Melayu kita sudah biasa dengan suara-suara patah Melayu. Macam Siti Nurdiana, Siti Nurhaliza, Siti Dayangku Intan, segala-gala Siti. Azarina dia macam jantan. So lebih orang yang minat suara-suara alto ni kebanyakan orang-orang daripada seberang kat Indonesia. Kan kita selalu dengar artis Indonesia, artis daripada Filipina, artis daripada ialah negara-negara jiran kita, Singapura dan sebagainya. Penyanyi Malaysia kita tahu dia ada satu stagnan yang kita biasa tahu. Ini patah Melayu. Walaupun dia nyanyi R&B tapi suara tetap suara Melayu. Memang lunak Melayu. Nina lain sikit kan abang. Walaupun bersuara alto atau bahasa mudahnya suara besar lah. Kan? Tapi Nina boleh mampu membawa lagu-lagu patah Melayu tradisional, lenggok-lenggok tu. Langgam boleh. Asli saya tak boleh. Ada saya memang tak pandai nyanyi lagu asli. Saya dah belajar dengan atuk saya sampai kena pukul dengan rotan. Tapi memang saya tak boleh. Yang kata langgam ni cuba nyanyi sikit tak? Contohnya macam mana? Gembira rasa hati ketika berpegangan jari,
Dengan pujaan hati, pilihanku sendiri. Itu kan lagu-lagu ini macam contoh lagu keroncong. Okey. Angin menderu, dahan jatuh, menimpa batu kuburan. Itu dia langgam, keroncong, dia boleh. Saya tak boleh nyanyi patah Melayu abang macam Siti Nurhaliza tu, saya memang tak mampu. Saya dah belajar dengan atuk saya yang profesional sampai tiga batang rotan patah. Saya still tak boleh nyanyi sebab saya tak ada patah Melayu. Yang macam Seri Meresih. Saya tak ada patah Melayu tu apa? Ya. Setuju tak saya katakan, walaupun katalah 100 pertandingan nyanyian yang Nina sertai, Nina mungkin membolot 95 daripadanya. 112 juara. 112 pertandingan saya masuk sampai last GB All Star. Yang saya jadi juara ada 104. 112 pertandingan masuk jadi juara 104. Maknanya yalah lebih kurang. Maknanya kata di sini adalah Nina mempunyai satu keunikan, kehebatan vokal yang hakim cukup terpegun. Tetapi boleh tak setuju tak saya katakan you are the most underrated singer? Yes, I am. Saya memang underrated singer sebab walaupun mungkin orang tahu credibility vokal Nina, orang tahu Nina Azhar, tapi rezeki saya tidak sehebat Arwah Sarah, tidak sehebat Siti Nurhaliza, tidak sehebat semua rakan-rakan artis saya yang lain. Saya ni orang kata, wujudlah dia tu, tapi tak wujud nampak. Macam gitu. Saya tak tahu kenapa, mungkin Allah sudah orang kata bagi Nina tahu yang mungkin rezeki Nina menyanyi tu, orang kenal Nina, orang respect Nina. People respect me because of my talent, because of my knowledge. Tapi Nina tak sehebat nama-nama besar yang lain. Kan abang? Tapi Nina bagi Nina, mungkin belum rezeki Nina. Nina selalu percaya gitu. Bukan rezeki Nina lagi ke? Mungkin juga belum dapat lagu yang macam betul-betul boleh hit, yang sampai tahap orang gila macam orang gila yang lain-lain ke macam mana. I pun tak tahulah bang. Tak pernah fikir untuk macam fed up ataupun that's it lah, ataupun tak ada istilah. Nina tak pernah. Label tak keluar duit 1 sen pun tak apa. Aku keluar duit aku sendiri, aku keluar lagu aku. Kau distribute je, aku bagi kau 30 sen. You understand or not? Because that's my passion. Orang yang menyanyi abang, dia ada 2 jenis. Orang yang menyanyi kerana duit tu lain. Faham? Dan orang yang menyanyi kerana passion tu lain. Saya menyanyi kerana passion saya. Luar biasa. Kita masuk ke, saya rasa dah lama sangat kita bercakap ni. Kesian pula Nina ni. Saya pun rasa tak pernah saya buat sepanjang ni. Nina, kalau Nina boleh simpulkan lah. Perjalanan hidup Nina ni. Kalau daripada awal kita dengar tadi, begitulah kita lihat bagaimana Gunung Kinabalu tu. Yang walaupun teguh tetapi macam-macam badai, ada banjirnya, ada gempa buminya. Begitulah kehidupan Nina ni. Saya tak sangka kerana secara lalu kita tengok Nina ni macam tak ada masalah. Kan secara ceria dengan suara alto dia tu kan dia. Tapi dalam sejam lebih ni kita bersama Nina, peminat boleh tahu bahawa untuk sampai ke peringkat ini bukanlah satu yang mudah. Nina, saya bagi peluang untuk Nina untuk jelaskan pada peminat dan penonton di sana tentang diri Nina, kritikan-kritikan, kontroversi-kontroversi dan fitnah-fitnah whatever it is yang sampai ke pengetahuan you. Silakan. Pertama sekali, bagi Nina, don't judge the book by its cover. Sebab manusia kita tak lari dari laku kesilapan. Kita tengok, kita terus judge. Kita tak tahu jalan cerita kebenaran kehidupan orang tu. Sampai you kenal orang tu, sampai you tahu orang tu, baru you judge.
That's the right way. Kalau you dengar dari sebelah pihak bercerita, dia tu sangat difficult to work with, dia tu A, B, C, D, E. You dengar daripada mulut orang tu, tapi you tak dengar daripada mulut orang yang dicakap tu. You kena dengar from both side of the story. You cannot listen to one. Ini realiti kehidupan. Yang kedua, bagi Nina, apa yang saya pertontonkan di seluruh social media dan di platform yang ada di luar sana, yang saya nak orang tahu tentang hidup saya, kekuatan saya, keberanian saya, award yang saya terima, apa segala-galanya, itu semua rezeki daripada Allah. Nobody can deny that. Okay. Saya percaya yang saya pertontonkan tu semua benda-benda yang positif yang saya nak orang tahu tentang hidup saya. Tangisan saya, kesusahan saya, betrayal orang keliling saya tentang kehidupan saya, curi duit, macam-macam hal tu saya takkan tunjuk. Sebab saya takkan buka orang punya aib kecuali dia buat hal. Let the court decide. Itu pendapat Nina. So why should you dengar sebelah pihak, you judge the people. Itu sangat salah. Sebab Nina tak buat macam tu abang. Nina punya tahap, sampai tahap Nina untuk kehidupan ini, kalau ada perkataan yang boleh lembut sedikit lah ya, saya tidak ambil peduli lah apa orang nak cakap. Sebab beras dekat rumah saya tu sampai hasil titik peluh saya. Saya yang pergi beli, saya yang cari duit. Bukan orang hantar, bukan saya minta sedekah. No. I work hard for my life. I work hard for my money. Nobody can tell me that, oi, dia itu kena piara itu baru boleh senang. Saya berada di position saya sekarang, hasil titik peluh saya, hasil susah senang saya sendiri. Merempat, bangun, merangkak, terduduk, jatuh, terguling, semua. So if you know me, you know me. I may be very bold. I am bold. I know I am bold. But hati saya tidak macam mana yang orang fikir. 20-25 dan ke atas. Nina sebagai seorang penyanyi, apakah perancangan anda, apakah projek terbaru, peminat-peminat nak tahu ni? Silakan. Bulan 9 ni sampai bulan 10 kita promote untuk lagu Gunung Kinabalu. Lagu Gunung Kinabalu, jangan lagu lupa. Single saya jangan lupa tengok di semua digital platform. Pada bulan 11 ini saya akan rilis lagi satu kolaborasi saya dengan artis dari seberang. Wow. Sahabat saya juga untuk single kami berdua. Dan pada tahun hadapan saya janji setelah 9 tahun kot tahun depan, saya akan rilis full album saya. Wow. Dan single pertama saya setelah 8 atau 9 tahun lah, lagu solo saya. Dan ini album saya yang terakhir ini adalah the most honest album dan album yang sangat bermakna. Sangat-sangat bermakna dalam hidup Nina. Setiap penceritaan tu adalah penceritaan hidup saya. So kalau you nak tahu tentang hidup saya, you dengar each song dalam album saya. Pasal apa terakhir? Pasal apa kata album terakhir? Saya tak tahulah bang, mana saya boleh nyanyi lagi lepas tu tak. Manalah kita tahu kan. Dulu-dulu kita keluar album murah, 60 ke 70 ribu, 80 ribu satu album. Sekarang nak keluar satu lagu pun dah 60 ribu abang, satu single. Botak kepala dia. Dia tak ada laki nak belanja, dia buat album. Tuan-tuan dan perempuan, 1 jam lebih saya rasa ni antara interview yang sangat menarik. Kerana kita mendengar pelbagai, kalau orang kata graf tu, dia ada sini naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Saya ada satu permintaan. Ada sebuah lagu yang saya rasa daripada pertemuan kita ni seolah-olah mewakili diri Nina. Lagu yang berjudul Rawan. Nak tahu tak lagu tu sebenarnya ditulis oleh Hazami? Hazami tulis. Tapi lirik tu bukan luahan perasaan hidup saya atau hidup saya. It was luahan hati my ex-husband to me. Silakan. Biar berjauhan namamu tak ku sebutkan, cukup untuk mengisi sepitika pilu menanti. Bukan bintang atau surya bisa menyinar ceria, namun kau cahaya menerangi jiwa lara. Berperang dengan curiga di
firasatku, andai kau kembali merawat hati rindu. Ku bahagia apabila kau tiba, kau lenyapkan rawan. Tak usah di kau pergi, tak ingin lagi meruntun hibah dengan sesalan, kini ku akui. Terima kasih. Sama-sama. Itu suara X pada penyanyi, bukan suara penyanyi pada X je. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bagi saya adalah seorang penyanyi yang sangat hebat, tuan-tuan. Beliau bukan baru, beliau memenangi beratus pertandingan. Berilah peluang kepada beliau untuk terus menyinari industri hiburan tanah air. Saya percaya bakat yang ada pada Nina ini harus kita pertahankan, kerana beliau alhamdulillah mempunyai kualiti yang sangat positif. Saya sangat bangga kerana saya tadi dalam 1 jam lebih bukan saja saya mendengar kisah rawan, tetapi saya juga dengar bagaimana seorang anak kampung Kota Kinabalu berhijrah ke Kuala Lumpur, bangun daripada kesilapan dan bangun daripada orang kata kesedihan hingga berjaya dalam perniagaan, dan kini juga begitu juga dah ada anak angkat dan sebagainya. Akhir kata kepada para peminat Nina yang selama ini tidak pernah putus-putus. Saya tahu mesti ada peminat Nina yang sentiasa bila ada. Silakan. Terima kasih kepada semua malaikat-malaikatku, Azharina Angel yang tak pernah berhenti support Nina selama 24 tahun karya Nina sebagai seorang penyanyi profesional. Tanpa kalian, Nina takkan bertahan sampai hari ini, walaupun berbagai kata-kata artis som-som kuku dan sebagainya. Saya tetap menyanyi dan tetap menghiburkan anda semua, kerana saya tahu selagi saya diperlukan, saya akan terus menghiburkan anda semua. Terima kasih untuk 24 tahun yang indah, dan mudah-mudahan untuk kedepannya juga terus disokong oleh anda semua. Terima kasih. Apa dia namanya? Azharina Angel? Azharina Angels. Azharina Angels. Terima kasih kerana support yang tak berbelah bagi. Ya, betul. Ini podcast ni untuk anda. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.